Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Hanlipo, iaitu kumpulan yang keempat yang akan membentangkan produk yang telah kami reka, iaitu Snack and Ladder. Kumpulan Hanlipo terdiri daripada 4 orang. Yang pertama Hansofia binti Syamsuddin, yang kedua Nur Amnah binti Zawawi, yang ketiga Amirah Akilah binti Muhammad Kamal, dan yang keempat Amirah binti Muhammad Nasruddin. Ini adalah bahan yang telah kami gunakan dalam permainan Snack and Ladder. Pertama, papan permainan. Yang kedua, dadu. Yang ketiga, perumah. Yang keempat, soalan. Dan yang kelima adalah manual penggunaan. Nama produk kami Snack Ladder. Kegunaan produk kami ialah bermain menjawab soalan setelah berhenti pada mana-mana nombor berdasarkan warna petak pada nombor tersebut mengikut pembahagian 4 kumpulan sehingga ke tamat permainan. Mata pelajaran yang kami pilih ialah Sains Tingkatan 2 dan topik nutrisi. Objektif pembelajaran topik ini ialah yang pertama, menyebut kelas makanan dengan betul, yang kedua, menyatakan gizi seimbang dengan betul, dan yang terakhir, memberitahu sistem pencernaan manusia dengan betul. Baiklah, saya akan teruskan untuk bahagian bagaimana aktiviti ataupun permainan Snack and Ladder ini dicetuskan. Yang pertama sekali adalah pelajar biasa bermain permainan ini dan kami mahu pelajar tertarik dengan permainan yang biasa mereka bermain. Yang kedua adalah permainan ini sesuai untuk aktiviti pengukuhan dan juga ulang kaji kerana kami menyediakan pelbagai soalan yang boleh menguji minda pelajar berkaitan dengan tajuk yang telah kami ajar sebelum ni. Yang ketiga adalah sambil pelajar ni bermain permainan ini, pelajar akan dapat pelbagai input dan juga berusaha untuk mencari jawapan supaya dapat memenangi pertandingan ini. Dan yang terakhir sekali adalah pelajar ni dapat menerapkan nilai kerjasama antara pelajar dan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah ataupun soalan yang telah diberikan. Teori yang dapat diterapkan dalam permainan Snack and Ladder ini ialah kecerdasan logik matematik. Kecerdasan ini terdiri daripada kebolehan menakul, memikir secara logikal seperti pola, abstrak, perkaitan sebab dan akibat serta menggunakan nombor untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, apabila pelajar mendapat soalan berkaitan kanak-kanak yang menghidap penyakit kwashiorkor, pelajar akan melihat keadaan fizikal kanak-kanak tersebut dan berfikir apakah penyakit yang mungkin dihadapi olehnya. Selain itu, kecerdasan ini juga melibatkan pemikiran saintifik yang termasuk pemikiran heuristik, induktif dan deduktif, mengkategorikan, membuat inferens, generalisasi, penghitungan dan pengujian hipotesis. Dengan kecerdasan logik matematik ini, guru dapat melatih murid dan memberi dorongan untuk menjadi seorang saintis, jurutera, arkitek dan doktor. Berikut ialah kos dan bahan yang perlu disediakan untuk permainan Snack and Ladder ini. Yang pertama, kad manila berharga RM4, kertas warna A4 RM10, marker pen hitam berjumlah RM3, seterusnya sehelai kertas mahjong berharga RM2 dan akhir sekali kotak berharga RM4. Jumlah kos bagi penyediaan permainan Snack and Ladder ini ialah berjumlah RM2/3. Permainan ini juga boleh diguna pakai berulang kali untuk subjek dan kelas yang berlainan, kerana guru hanya perlu menukar jenis soalan sahaja. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan, kekurangan dan juga ketarikan. Kelebihan produk kami ataupun permainan kami adalah untuk menguji minda pelajar untuk lebih cepat berfikir dan juga mencari jawapan untuk berjaya ke petak penamat. Ini menyebabkan pemikiran pelajar lebih aktif dan juga tubuh badan mereka turut bergerak aktif. Ia adalah satu aktiviti yang menilai tahap pembelajaran pelajar semasa di dalam kelas, adakah ia sudah berjaya dikuasai oleh pelajar ataupun masih kurang menguasai topik tersebut.
Seterusnya beralih kepada kekurangan, iaitu masa yang terhad menyebabkan pelajar kurang berpuas hati. Ini kerana masa permainan ini dijalankan dalam lingkungan 10 hingga ke 15 minit dan ia tidak mencukupi untuk memenuhi kepuasan pelajar kerana guru masih perlu fokus kepada kaedah microteaching yang selebihnya dalam masa 35 minit itu. Dan kemudian tarikan. Tarikan produk kami adalah menggunakan warna-warna yang menarik, bahan yang lebih besar kerana pelajar lebih tertarik kepada perkara yang lebih besar dan juga barang yang lebih realistik dan bersaing dengan rakan-rakan sekelas yang lain. Kemampanan produk. Pertama, ketahanan jangka masa panjang, iaitu produk yang dihasilkan tidak mudah rosak dan tahan lebih lama. Produk ini diperbuat daripada sumber yang diperbaharui seperti kotak dan kertas. Dalam erti kata lain, sumber produk yang digunakan mudah diperolehi dan tidak akan habis sepenuhnya. Produk yang mampan juga mengambil berat tentang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Oleh itu, produk Snake and Ladder yang kami hasilkan adalah sangat mesra alam. Proses pembuatan produk dan penggunaan produk tidak secara langsung membahayakan alam sekitar. Ketiganya, oleh kerana produk Snake and Ladder tahan lebih lama, ianya boleh digunakan semula dalam pelbagai aktiviti. Produk ini boleh dijadikan bahan bantu mengajar untuk sesi pengajaran yang lain dan sebagai permainan pendidikan untuk merangsang minda para pelajar. Sekarang kita beralih kepada sesi demonstrasi. Permainan ini mempunyai 4 perumah. Yang pertama merah, biru, kuning dan juga hijau. Dan ini adalah papan permainan yang akan dilalui oleh 4 perumah. Dan ini adalah dadu yang akan dilemparkan oleh setiap perumah untuk bergerak ke petak yang seterusnya. Dan dadu ini mempunyai 6 nombor. Dan ini adalah soalan-soalan yang perlu dijawab oleh pelajar mengikut warna petak yang telah mereka berhenti oleh setiap perumah. Dan soalan ini berkait dengan topik nutrisi sains tingkatan 2. Sebelum memulakan permainan, guru akan membaca manual penggunaan Snake Ladder untuk pelajar lebih memahami permainan ini. Perumah pertama perlu melemparkan dadu dan dia perlu bergerak mengikut nombor yang telah didapat tadi. Dan dia perlu memilih soalan berdasarkan warna petak yang telah diberhenti tadi. Jika dia tidak dapat menjawab soalan tersebut, dia perlu menukar ke ahli kumpulan yang lain. Dan perumah yang seterusnya akan bergerak. Dan jika dia berhenti pada petak yang mempunyai tanda ular, maka dia perlu menurun kembali ke petak yang tertera pada ular tersebut. Dan perumah yang berjaya ke garisan penamat akan memenangi permainan ini. Ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, dan kumpulan kami Han Lipo ingin mengucapkan terima kasih dan juga maaf segala kekurangan yang telah kami lakukan. Assalamualaikum.